Katanya bersahaja tetapi sinis bunyinya. Gagak ini dulu pernah jadi menteri di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Nasibnya tak berterusan baik. Dia dilucutkan jawatan kerana menggelapkan wang rakyat yang diamanahkan kepadanya. Itulah sebabnya dia berbulu hitam sebagai bukti hitamnya dosa yang dia pernah lakukan. Tapi masih tetap tidak mau mengakui kelakuan hinanya kepada rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahagia Datuk Johari, Muhammad Akhi, Wak Khalid, rakan kami yang sangat akrab, tuan-tuan dan puan-puan rakan media dan sekalian yang hadir. Pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana PENA sekali lagi dapat bersama-sama menjayakan satu usaha memarakkan budaya seni yang serius dalam kalangan masyarakat, terutama di Kuala Lumpur ini, kerana akhir-akhir ini kita jarang sekali dapat menikmati karya persembahan yang serius sebagaimana yang telah dibuktikan oleh saudara Khalid Saleh dalam pementasannya di beberapa negara termasuk Indonesia, Singapura, Thailand belum ya. Dan PENA juga pernah membuat satu usaha yang sama, mementaskan teater jual ubat Khalid Saleh ini pada 22 hingga 23 November 2013 di Rumah PENA dengan kerjasama ITBM dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi sekali lagi apabila kami dipelawa untuk turut menjadi penganjur dalam pementasan di Istana Budaya, saya fikir ini suatu peluang yang tidak boleh dilepaskan sama sekali. Kerana Istana Budaya sebagaimana yang kita ketahui suatu tempat yang sangat berprestij dan menjadi tanda aras kepada pencapaian sesebuah persembahan. Tidak semudah yang kita rasakan untuk dapat membuat persembahan di ruang Istana Budaya ini. Khalid Saleh, pelakon, juga pengarah dan juga penulis skrip jual ubat, yang Bangki Datuk Muhammad Johari Syarani, itu pengarah Istana Budaya. Biasa panggil Abang Jo, nak sebut Datuk sasuk sikit. Dr. Muhammad Saleh Ahmad, Presiden PENA, rakan-rakan media yang kami sanjungi sanggup datang petang-petang yang panas ni. Terima kasih banyak-banyak. Harap coverage tu elok untuk projek sebegini. Staff IB, Exco PENA, juga staff ITBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia kita berjumpa pada petang ini. Juga terima kasih kita setinggi-tingginya kerana memberikan kita kesihatan dan juga kekuatan, dan terima kasih juga kita kepadanya kerana melahirkan seorang insan bernama Khalid Saleh di muka bumi Malaysia ini. Dia baru habis malam tadi di Singapura dan tak nak naik kapal terbang, berkereta kembali ke Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan kita petang ni. Sebab 2 hari yang lepas beliau bersama ITBM lah yang membawa beliau sikit-sikit ke Singapura untuk mementaskan jual ubat, dan petang ni beliau ada di sini. Apa yang menarik tentang jual ubat dan Khalid Saleh adalah sebenarnya apa yang dibawa oleh beliau, kekentalan semangat beliau, keprihatinan beliau Khalid Saleh terhadap masa depan bangsa, masa depan bahasa, masa depan negara yang diungkapkan dalam bentuk yang sangat sinikal kadang-kadang, berterus terang kadang-kadang melalui jual ubat. Abang Khalid, yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh Ahmad daripada sana dan kawan lama, ya. Yang cantiknya hadir media, ya. Thank you for coming. Yang paling special tu kawan lama tu Abang Khalid, yang pakai baju sama kata orang Perak tu. Ya.
ku agak lama tak datang IB, melainkan kerana malam PUC. Jadi datang sidang akhbar memang rasa bila nampak tadi, betul ke mimpi ke ni? Udahlah satu mimpinya Abang Khalid nak beraksi di Istana Budaya. Mimpi kedua nampak brotherku kita berada dalam sidang akhbar ini. Mungkin Abang Khalid ingin berada di Istana Budaya ni mungkin kerana rapat akrabnya bersama dengan Dr. Saleh dan juga dengan brother Khair kita ni, dan juga sebenarnya Istana Budaya pun ada satu permata yang mengeratkan juga Abang Khalid berada di Istana Budaya, Saudara Rahimuddin. Bertuah sebenarnya dapat pegawai yang boleh menemukan Abang Jo dengan sukar. Abang Khalid dan seorang lagi yang pernah menemukan Abang Jo Rahimuddin dengan seseorang yang tak nak jumpa Abang Jo. Dia kata kalau tanpa saudara Rahimuddin saya tidak ada masa untuk tuan, dia kata. Jadi Rahimuddin tu permata lah untuk Istana Budaya. Dan sebenarnya Abang Jo dah masa malam PUC di malam PUC Riung di Taman Santai, Abang Jo dah terpukau, lama tak tengok Abang Khalid monolog. Terlalu sekejap rasanya. Cuba bayangkan, nama Mat Bloody Fool jual ubat pun orang beli juga. Dah nama dia sendiri pun Bloody Fool, tapi orang beli sebab Tuhan ni memang maha pemurah. Dia bagi rezeki tak kira pada siapa je. Ini di antara hal-hal yang selalu saya ucapkan dalam naskah jual ubat tu. Jadi di antaranya yang saya perhatikan bila orang jual ubat tu, tiba-tiba dia tengah jual ubat, ada pula orang kata, "Koyok, bohong." Tapi orang tu lari terus. Dia tak tunggu kat situ. Jadi satu ketika itu saya perhatikan satu orang pemuda tu berteriak daripada luar, "Bohong, koyok, ubat tai kucing apa hoi?" Dia perhatikan orang-orang tak menoleh, tak ambil peduli dia pun. Semua fokus, konsentrasi pada si penjual ubat tadi. Maknanya ada sesuatu hal, ada sesuatu magis yang dilakukan oleh si penjual ubat tadi. Dan dia tak marah pun, orang kata dia koyok, dia bohong. Dia jawab balik, "Jangan anggap orang jual ubat bohong, koyok, penipu. Belum pernah dalam sejarah penjual ubat membenarkan sebahagian negaranya diperintah oleh pendatang yang asalnya hanya menggali kekayaan yang ada di negara ini." Kata orang jual ubat, "Kalau saya bohong, saya tak perlu ada di sini. Saya mungkin berlatih diri mengepakkan sayap di bawah bumbung parlimen. Jadilah saya seperti kuda pacu yang bertali kemudi di bawah dagunya, atau kafir laknatlah saya menjadi pembela bangsa apabila kaki saya berdiri di atas timbunan bangkai manusia yang dagingnya telah saya lapak untuk melelapkan singgasana mimpi di pentas sandiwara bernama Kong Kali Kong." Orang jual ubat tu tak terpesona ke orang, hanya modal sebatang lilin sahaja. Tulis kat tepi-tepi itu dia, bukan apa-apa. Tak tulis tu orang pun berhentilah. Dia sendiri cakap beritahu, "Ini tak ada apa je, tak ada apa-apa." Tapi orang tunggu juga. Tak ada ni, tak ada apa, jangan fikir kat sini ada apa ni, batu ni saya bungkus, nanti bungkus dengan kain kuning, tunggu sekejap nanti jadi anak monyet. Tak ada benda-benda tu. Ni bukan apa-apa. Jadi akhirnya dia pun bersair, ini jual ubat ni. Jadi kemudian waktu dia nak tinggalkan gelanggangnya, masa dia berjual tu ada satu peristiwa gagak, riuh rendah. Dan gagak itu berpindah. Sebenarnya gagak itu riuh rendah bukan apa, mengesan. Bau bangkai yang dibawa angin kencang dari kawasan berhampiran. Rupanya ada bangkai manusia di bawah timbunan sampah sarap di bawah jembatan. Bencana hujan lebat dan banjir kilat beberapa hari sebelum itu.
Jadi gagak itu semua menghurung ke sana. Ada seekor pula yang tertinggal. Rupanya gagak ni entah dalam banyak-banyak gagak ni pun sebenarnya ada gagak yang fighter pun ada, yang berdengung pun ada. Jadi yang dia ni sayapnya dah patah. Jadi dia hanya mampu bergerak kat situ aja lah, Pak. Jadi kalau si jual ubat ni, dia dah tutup sebenarnya dia. Gelanggang dia dah tutup. Dia tutup gelanggang dia pun cantik. Pada yang membeli ubat saya diucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Yang tidak membeli pun terima kasih juga, tapi tak ada ribuannya. Tinggal kuntum di tengah laman, bunga selasih di tepi perigi. Berpisah kita dengan senyuman. Terima kasih, ada umur jumpa lagi. Jadi orang pun terpesona dengan pantunnya, dengan baca puisinya, dengan kata-katanya yang tersusun, struktur bahasanya yang jelas. Jadi dia melangkah nak tinggalkan gelanggang. Gagak ni tadi memancing perhatian. Dan dia berhenti. Bila berhenti aja dia pun memalingkan mukanya ke arah suara gagak tadi. Jadi penonton yang masih tersisa di keliling gelanggang terus sama terlempar ke sana sambil ada yang bertanya. Dia ni pelik sikit ya. Tak macam penjual ubat lain. Gagak pun dia nak ambil perhatian. Jadi salah seorang yang lain memberi jawaban padahal belum kenal lagi tu. Ini sekolah mana? Sekolah tinggi ke sekolah rendah? Tapi dengan cakapnya macam orang belajar kat universiti. Jadi si penjual ubat pun mengacungkan tangannya kepada gagak yang masih terus berteriak Katanya bersahaja tetapi sinis bunyinya. Gagak ini dulu pernah jadi menteri di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Nasibnya tak berterusan baik. Dia dilucutkan jawatan kerana menggelapkan wang rakyat yang diamanahkan kepadanya. Itulah sebabnya dia berbulu hitam sebagai bukti hitamnya dosa yang dia pernah lakukan. Tapi masih tetap tidak mau mengakui kelakuan hinanya kepada rakyat. Saudara-saudara sendiri dengar suaranya. Tak. Sesekali kadang-kadang terdengar tak. Saya tak menggalakkan saudara-saudara percaya, kata si penjual obat. Tapi pikir dengan akal waras sebab musabab setiap kejadian. Ada rahsia yang belum kita kenal walaupun sering mengaku sebagai sebaik-baik kejadian, atau dalam bahasa Qur'annya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Antara gagak dan manusia yang membezakan pertuturannya selain wajah permukaannya. Kalau manusia ini mukanya handsome, kadang-kadang ada yang handsome, ada yang hidung mancung, ada yang sengit sikit macam saya ini, ada sikit kan. Kalau gagak itulah mukanya. Kan? Jadi yang membezakan apa tadi? Pertuturannya selain wajah permukaannya. Jadi faktanya di mana? Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan menyembah tagut. Mereka itu lebih hina dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Kalau boleh saya katakan, kata si penjual ubat, kalau boleh saya katakan, gagak juga di antara manusia yang dikutuki oleh Allah. Daging busuk, sisa makanan terbuang, bangkai adalah di antara yang menjadi bahan makanannya. Mungkin dulunya dia telah menyalahgunakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Maka saat menukar benih yang ditanam, saat menukar benih yang ditanam menjadi hasil yang dikeluarkan. Kalau benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Benih yang buruk jatuh ke bumi jadi bencana malapetaka. Siapa yang memerhatikan tanda-tanda di hadapan mata yang kita saksikan ketika ini? Seketika kemudian gagak yang sedang menghurung bangkai tadi kembali, kembali mengitari pohon, mengintai bangkai di sepanjang pesisir sungai. Suaranya menggegar, merisik kebenaran yang tak pernah dijejaki selama hayatnya terdahulu daripada itu.
Si penjual ubat menoleh ke arah suara keriuhan gagak dan kemudian membaca tanda-tanda yang tersimbah di wajah mereka, pembeli dan pemerhati yang sering meramaikan gelanggang kehidupannya. Terima kasih.